Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anda tonton video saya beli barang-barang mengarut dekat Shopee dan juga Lazada sebelum ni, saya ada ajak anda untuk boykot Lazada disebabkan dekat sana ada satu seller ni tipu saya dan saya dalam proses minta refund. End up saya memang tak dapat duit saya, dikatakan saya tak cukup bukti. Lazada kata saya tak ada bukti yang kukuh, so mereka tak refund duit saya lah. Saya mengaku memang ada kesilapan di belah saya. Saya pergi receive barang tu tanpa cek apa yang ada di dalam dia. Dan yang kedua, saya pergi bagi dekat dia 5 bintang walaupun saya tak tahu apa yang saya terima tu. Tapi lepas saya fikir macam mana saya ni hati busuk, so saya tak dapat halalkan duit saya tu. Saya buat sesuatu yang menyebabkan seller tu refund duit saya secara direct ke akaun bank saya. Yang ni saya nak kongsikan dengan anda. Mungkin cara ni membantu anda pada masa akan datang. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe. Tapi yang lagi penting, anda kena tekan butang like pada video ni. Jom! Okey, sebelum saya kongsikan dengan anda trik untuk dapatkan balik duit kita dari seller walaupun Lazada ataupun Shopee tolak permintaan refund kita, saya nak kongsikan dengan anda cara untuk cari kedai-kedai yang trusted ataupun cara untuk elak diri kita dari kena scam dekat Shopee dan juga Lazada. Banyak gila scammer dekat online platform macam ni. So, cara yang pertama simple sahaja, anda pergi dekat kedai tersebut, anda tengok rating dia macam mana. Cari yang 80% dan ke atas. Tapi, dia ada tapi kita kena tengok juga produk-produk yang terjual banyak ataupun tidak. Kalau kedai tu rating dia 80%, katakan 80%, tapi produk yang terjual hanya 2, possibility untuk anda kena scam tu tinggi. Anda kena cari yang dia punya rating kedai tu 80% tapi produk yang terjual ada sampai 300 unit ataupun 400 unit. Yang tu insya-Allah selamatlah. Itu yang pertama. Yang kedua pula, anda kena cari kedai-kedai yang jual produk tu banyak gila. Katakan anda nak beli Sony A6400, so anda pergi dekat Lazada, dekat Shopee, anda search Sony A6400, result dia keluar dan anda akan nampak kedai-kedai yang jual produk ni banyak gila lah. So anda cari yang paling banyak ataupun yang ada 2-3 record macam tu, anda buka kedai tersebut ataupun page produk tersebut, anda pergi dekat bahagian review, anda cek review yang orang bagi dekat dia. Kalau ada 1-2 review, itu pun anda kena hati-hati. Kena cari yang banyak. Dan sebut tentang review ni, satu benda yang saya agak lucu dengan review-review dekat Shopee dan Lazada ni, sepatutnya review-review ni dia fokus kepada produk tu sendiri. Produk ni bagus ke tidak ataupun direkomend ataupun tidak. Tapi dekat review-review Shopee dan juga Lazada dekat Malaysia ni, dia lebih kepada packaging. Packaging ni okey jugalah. Yang kedua, dia fokus kepada delivery, which is delivery ni sebenarnya bukanlah satu benda yang seller tu mampu kontrol. Mereka just hantar ke JNT ataupun mereka hantar dekat pos laju. Lepas tu semua tu tanggungjawab pos laju lah. Kalau kita bagi rating rendah ataupun tinggi disebabkan penghantaran, bagi saya itu tidak adil lah. So review ni saya harap pada satu, kalau kita pergi dekat Amazon, kita tengok dekat Amazon, kita tengok orang putih dia review produk tu, dia share dia punya first impression. Mula-mula dia pegang mouse ni, dia rasa macam mana, sesuai tak dengan dia. Lepas tu dia punya precision macam mana. Kita tak perlu nak share benda-benda technical macam sensor apa yang digunakan, bateri berapa lama tahan dan sebagainya. Just kongsikan first impression kita tu macam mana. Benda ni sangat-sangat membantu untuk next buyer lah. Saya harap satu masa nanti kita boleh rely on review yang ada dekat Shopee dan juga Lazada. Buat masa sekarang, Okey, itu dua cara untuk kita cari kedai yang trusted ataupun untuk elak scam lah. Seterusnya saya nak kongsikan dengan anda kesilapan-kesilapan yang biasa dilakukan oleh buyer dekat Shopee dan juga Lazada, which is yang saya buat tadilah. Sebelum kita terima, kita tekan terima dekat mana-mana barang ni, kita kena check dulu barang yang sampai tu adakah
adakah betul, dia punya condition macam mana. Everything kita kena check baru kita tekan receive tau. Yang kedua, jangan sesekali bagi rating selagi kita tak tengok produk dekat dalam tu. Okey, kronologi kepada cerita saya ni macam ni. Saya pergi dekat Kuala Lumpur. Dekat Kuala Lumpur tu tiba-tiba saya dapat call dari orang yang hantar barang dari Lazada. Dia bagi tahu yang dia dah letak barang dekat dalam rumah saya, dalam pagar rumah saya, dia nak tinggal macam tu saja. Saya bagi tahulah, tak leh sebab saya dekat Kuala Lumpur and saya duduk dekat sana selama 1 minggu. Barang tu barang elektronik, so kalau kena hujan ke macam mana, rosak. So saya bagi tahu dia, saya tak nak tekan receive. Dia pun macam cuak maybe ada KPI ataupun ada target yang dia kena buat pada setiap hari. So dia pun janji dengan saya, dia pergi ambil barang saya, dia akan hantar ke kedai saya. Dia pun buat benda tu, dia tak tipu. So okeylah, dia seorang yang honest. Saya sangat-sangat salute dia. Orang yang amanah, jujur kan, bagus, alhamdulillah. Lepas tu barang tu sampai dekat kedai saya. Seminggu lepas tu saya balik ke Kelantan. Bila balik ke Kelantan, saya dah lupa produk tadi. Dia pun jadi automatic receive. And saya pun tak tahu macam mana saya pergi bagi 5 bintang dekat dia tanpa check dulu apa yang ada dekat dalam tu. Lepas tu bila saya nak record video sebelum ni, beli benda-benda mengarut dekat Shopee dan juga Lazada yang dustbin automatic tu kan, saya pun check balik barang-barang yang saya beli and saya dapati saya belum terima lagi automatic dustbin tu. Sebenarnya saya bukan beli yang dalam video tu, saya beli yang lagi bagus sebenarnya. Dan saya pun cari, tengok-tengok seller tu hantar benda lain dekat saya, benda yang sangat-sangat murah lah. Dan saya pun minta refund dari Lazada. Lazada dipendekkan cerita, Lazada tak terima saya punya request tu disebabkan kekurangan bukti. Asalnya saya macam tak apalah, nak buat macam mana, bukan rezeki saya kan. So saya macam tolak tepi, abaikan, tutup mata macam tu. Tiba-tiba satu malam tu hati saya busuk. Dia tiba-tiba busuk. Saya rasa ini tak adil, saya nak akan balik duit saya. Lepas tu apa yang saya buat, saya pergi, ini trik dia So saya pergi dekat Lazada, saya pergi dekat kedai tersebut. Mula-mula saya check dia, saya bagi tahu masalah saya, tapi mereka macam tak nak layan lah. So saya pergi dekat kedai mereka, saya cari produk yang paling murah. Kebetulan mereka ada buat sales pada 3 hari bulan 3 baru ni. Satu produk yang mereka jual tu ada yang RM1. RM1. Saya beli sebanyak 3 biji dengan bil yang berlainan. Maksudnya satu biji. Saya berhak bagi kepada dia 3 review lah. Jadi saya pun print screen apa yang saya beli dekat dia. Saya bagi tahu kepada dia, kalau dia tak refund duit saya akan bagi 1 star, 1 star, 1 star. Dia cuak gila, dia minta nombor account bank saya dan dia transfer kepada saya. That's how saya dapat balik duit saya direct dari seller lah. Actually, kalau anda tertanya-tanya, kenapa seller takut sangat dengan review-review ni? Sebab dia memang berkait kepada mereka punya performance. Yang pertama, kalau performance mereka rendah dari apa yang ditetapkan oleh Shopee dan juga Lazada, mereka tak akan dapat join campaign-campaign macam 3 hari bulan 3, 4 hari bulan 4. Lepas tu mereka tak akan dapat benefit-benefit yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadi kebimbangan yang paling besar oleh seller-seller ni ialah bila mana benda ni, bila mana rating dia rendah, dia akan meletakkan dia punya page dekat bawah sekali. So katakan anda search A6400, Sony A6400 kamera, anda search, disebabkan kedai dia rating rendah gila, dia akan duduk di page kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Kita kan sebagai seorang buyer, kita tak tengok pun page ketiga, keempat. Biasanya macam saya personally, saya akan tengok page pertama dan kedua sahajalah. So atas dasar tu mereka mereka sangat-sangat concern dengan review dan juga rating dari pengguna ni. So itu sahaja untuk video kali ni. Kalau anda rasa video ni bermanfaat, jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk share kepada kawan-kawan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.